Okey, saya serahkan kepada Cik Dinis untuk mulakan program kita. Silakan. Terima kasih Rahmat. Buah paus di bunga rampai, kilauan bintang sungguh mengasyikkan. Orang jauh sudahlah sampai, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang. Pantun ya. Thank you. Selamat datang diucapkan kepada semua hadirin yang sudi menyertai program webinar kami yang bertajuk Kemiskinan Bandaraya Kuala Lumpur yang dianjurkan untuk subjek Perhubungan Awam SCCA 2073. Terima kasih kepada penasihat program kami iaitu Encik Muhammad Azim Zaid bagi mengizinkan kami untuk melaksanakan program ini. Kami dari kumpulan 5 yang terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, Encik Muhammad Rahmat Muhammad Sharif, Encik Wellingtoni, Encik Hamid Faiz bin Hamdan, Cik Yogeshwari Varadan dan saya Tineshwari anak perempuan S. Ratnam. Pihak majlis mengambil ruang seawal waktu untuk menyatakan sepenuh apresiasi setulus hati atas kehadiran penceramah jemputan kita pada malam ini iaitu Tuan Haji Ghulam Muzaffar bin Haji Mustaqim selaku pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk Parlimen Batu dan juga Setiausaha UMNO Parlimen Batu. Beliau merupakan seorang yang ambil berat dan prihatin terhadap masyarakat, terutama kepada mereka yang memerlukan. Beliau memberi bantuan dengan tidak mengira bangsa, agama dan latar belakang politik. Beliau juga sangat sensitif akan permasalahan masyarakat, terutama dalam Parlimen Batu. Selamat datang ke program kami, Tuan. Sebelum memulakan program kita pada hari ini, saya akan mempersilakan Encik Rahmat untuk mengetuai bacaan doa pada malam ini. Dipersilakan. Terima kasih Cik Dinis. Alhamdulillah, kita mulakan majlis kita hari ini dengan bacaan doa. Diminta kepada bangsa lain ataupun yang bukan Islam boleh berdoa dengan cara dan agama tersendiri. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, curilah rahmat dan rahim ke atas majlis ini dan berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Engkau Tuhan yang berkuasa menyatukan hati-hati manusia. Kami memohon kepadamu, ya Allah, Kau satukanlah hati-hati kami. Bimbinglah kami untuk mencapai redamu, ya Allah. Kukuhkanlah kumpulan kami untuk meneruskan perjuangan ini dalam semangat yang jitu. Seandainya di dalam majlis ini terdapat perkara yang mengundang kemungkaran, maka ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendengar dan mengikut perkataan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Encik Rahmat. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan program pada hari ini dengan pengenalan isu kemiskinan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemiskinan bukanlah satu isu baru di Malaysia. Namun, isu ini semakin hangat dibincangkan apabila saban hari jumlah penduduk miskin bandar semakin meningkat. Golongan miskin bandar merupakan golongan yang tidak berkemampuan dalam memenuhi keperluan hidup di bandar yang lebih maju dengan taraf hidup yang tinggi. Pengukuran tahap kemiskinan berdasarkan pendapatan garis kemiskinan iaitu PGK, di mana paras pendapatan bagi memenuhi keperluan asas sesebuah isi rumah. PGK terkini adalah kurang daripada RM2,537 bagi sesebuah isi rumah dikategorikan sebagai miskin bandar.
Kemiskinan bandar. Golongan yang berpendapatan 40% dari segi ekonomi yang diklasifikasikan dengan golongan B40. Seterusnya, saya menjemput Cik Yogeswari untuk mengambil alih sesi pertanyaan soalan bersama penceramah jemputan pada hari ini. Dipersilakan. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Saya mewakilkan sahabat saya dari kumpulan kami ingin mengajukan beberapa soalan kepada Tuan Haji mengenai kemiskinan Bandar Kuala Lumpur. Yang pertama, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Haji juga meluangkan masa dengan kita orang, yang sudi meluangkan masa dengan kita orang, sanggup bagi kerjasama untuk kita orang. Tuan Haji, terima kasih banyak. Okey, soalan pertama, apakah pendapat Tuan Haji mengenai kemiskinan Bandar Kuala Lumpur? Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih lah. Tadi bila Tinesh bagi ucapan alu-aluan tu, dia bagi pantun, saya pun nak bagi pantun lah. Boleh ke Tinesh? So pantun saya berbunyi sebegini. Pergi berhumah di Tanjung Rokan, sebelum pulang mengail ikan. Kehadiran adik-adik saya alu-alukan, kecil tapak tangan biru saya tadahkan. Okey, so itulah pantun pembuka saya sebelum kita berbicara tentang isu yang dekat dengan saya, isu kemiskinan bandar. Berbalik pada soalan tadi yang diajukan kepada saya tadi tu, soalan ni sebenarnya soalan yang standard, yang mana orang akan tanya, orang akan akan persoalkan apa yang berlaku dan apa sebenarnya intipati tentang kemiskinan bandar. Saya cuma nak memaklumkanlah kepada ahli-ahli panel, kemiskinan bandar ni dia berbeza dengan kemiskinan desa ataupun kemiskinan kampung. Yang mana kalau kita tengok di kampung-kampung, walaupun mereka miskin, tapi mereka masih mempunyai harta. Contohnya, diorang ada tanah, diorang ada kawasan-kawasan yang boleh mereka bercucuk tanam. Tetapi di Kuala Lumpur, sekiranya mereka miskin bandar, diorang tak ada apa. Contoh, kalau kita di kampung, kalau kita tak ada makan sumber protein seperti ikan, kita boleh pergi ke sungai. Kita boleh mengail ikan untuk kita dapatkan sumber protein. Kalau kita nakkan sumber sayur-sayuran, kita boleh je pergi ke hutan, kita cari ulam-ulaman atau kita cari pucuk-pucuk untuk kita jadikan sebagai kita punya sumber sayur-sayuran. Begitu juga contoh kalau ayam, itik, kambing, lembu. Ada yang menjadi gembala kambing, ada yang jadi gembala lembu. Kalau kita tak ada je untuk makan, kita boleh sembelih. Tapi di Kuala Lumpur, kalau kemiskinan bandar ni lagi kritikal. Kalau kita tak ada sumber makanan, kita tak boleh nak cari makanan. Sebab kita adalah hutan bandar. Hutan bandar maksudnya kita tak boleh nak buat seperti mana di kampung. So kalau kita rasa kita lapar, kita tak ada beras, kita tak ada apa ni, kita tak boleh pun pergi ke sawah padi untuk kita ambil padi, jadikan beras, untuk kita pergi ke sungai. Tak ada. Di Kuala Lumpur ni sungai, walaupun ada sungai Gombak, ada sungai Kelang, tapi kita tak dibenarkan untuk memancing, kita tak dibenarkan untuk menangkap ikan. So itulah sebenarnya perbezaan miskin bandar dengan miskin kampung. Dan nak jadikan benda tu lagi kritikal atau lagi crucial, miskin bandar ni dia punya taraf kehidupan dia berbeza dengan taraf kehidupan kampung. Kita tengok sekarang ni, kalau kita dapat belanja RM100 di kampung dengan di bandar, perbezaannya agak ketara. Sebagai contoh, kalau di kampung mungkin kita boleh masih dapat kuih, atau kita mungkin dapat minum teh O atau teh tarik dengan harga mungkin 80 sen ataupun RM1. Tetapi di Kuala Lumpur, kita tengok kalau yang mana minum teh tarik di kedai mamak sekarang ni dah RM2.10 sen, RM2.20 sen. Roti canai pun sekarang dah RM1.80. Tapi kalau kita pergi ke Kelantan, kita pergi ke Terengganu, ke pedalaman kan di sekitar kawasan Perlis, saya masih lagi dapat kuih-kuih yang berharga mungkin 30 sen, 40 sen, berbanding di Kuala Lumpur 60 sen, 70 sen. Sebab kenapa? Sebab standard living, cost of living di Kuala Lumpur dengan di tempat-tempat lain ni dia berbeza.
sebab daripada segi sewaannya mahal, daripada segi hartanahnya mahal, daripada segi kos pengangkutannya mahal. So dia banyak faktor-faktor yang menjadikan kenapa kehidupan dan kehidupan dan juga taraf hidup di Kuala Lumpur ni begitu mahal. So kalau kita tengok pun PJK, paras garis kemiskinan antara Kuala Lumpur dan juga di kampung-kampung, dia berbeza. Dia ada dua darjat. Darjat pertamanya di bandar berapa, kalau ikutkan daripada segi statistik pada Jabatan Perdana Menteri yang kita dapat, kita dimaklumkan across the board untuk di peringkat bandar sepatutnya dah hampir 3,200 ke 3,300. Saya ada juga dapat maklum di peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni, garis kemiskinan saja di Kuala Lumpur ni sebenarnya tahapnya 2,800. Banding dengan di kampung-kampung masih lagi 2,100 hanya apa kita berbicara tentang kemiskinan bandar. Okey, ada lagi? Okey Tuan, lagi satu soalan. Adakah unsur-unsur dan punca-punca yang tertentu menyebabkan berlakunya kemiskinan bandar Kuala Lumpur ni? Dia sebenarnya punca ni, I guess kita boleh huraikan sebagai satu yang very subjektif. Dia tak ada spesifik punca yang mengatakan kerana ini dia akan jadi miskin bandar. Dulu masa kita tahun 80-an, 90-an, kita pun pernah menghadapi isu tentang kemiskinan. Dalam kita punya fitrah hidup dan kehidupan kita di dalam dunia ni, kita tak boleh nak eliminate 100% kemiskinan. Zaman daripada feudal time, zaman daripada zaman prasejarah, tentang daripada segi kehidupan manusia ni, memang dah ada kemiskinan ni berlaku. Cuma apabila dia katakan faktor tentang kenapa kemiskinan ni, dia berbagai faktor. Ada faktor dalaman, ada faktor luaran, ada faktor domestik, dan ada juga faktor-faktor yang menyebabkan demografi, tentang politik. Ini semua memainkan peranan. Tetapi kalau kita nak huraikan dan kita nakkan jadikan dia sebagai satu faktor utama kemiskinan bandar ni, kita susah kita nak kupas. Sebab contohnya 2020, kita tak pernah sangka yang kita akan ada dalam satu keadaan berdepan dengan COVID-19. Masa itu kehidupan rakyat Malaysia berada dalam satu suasana yang begitu senang, begitu selesa. Tetapi apabila kita mendapat pandemik COVID-19, masing-masing yang kita dulu kata dia adalah satu orang yang senang, yang berada, yang mempunyai pendapatan, tiba-tiba hilang pekerjaan. So taraf kemiskinan tu terus mendadak turun. So ini dah juga satu faktor yang mana kita tengok faktor daripada segi perolehan pendapatan is a very subjective. Ada orang dia mungkin dapat 2,000 tetapi dia masih lagi mampu untuk dia mengawal perbelanjaan rumah ataupun mengawal perbelanjaan secara berhemah. Ada yang gaji 5,000, 6,000 masih lagi tidak dapat mengawal dia punya perbelanjaan secara berhemah. Sebab apa? Kalau orang yang pandai, walaupun gajinya hampir lebih kurang 2,000, 2,500, tetapi apabila dia mencari sesuatu yang boleh membantu dia mengurangkan kos hari hidup, saya rasa dia lebih berjaya dalam mengendalikan dia punya perbelanjaan harian ataupun perbelanjaan bulanan untuk keluarga dan diri dia sendiri berbanding pada orang yang 5,000. So kadang-kadang kita tengok it's a bit funny bila kita tengok orang yang gaji 2,500 ni, dia cukup, dia tak ada berhutang apa semua, tetapi berbanding dengan 5,000 yang sepatutnya tak adalah masalah daripada segi kemiskinan bandar tu, tetapi disebabkan cara berbelanja. Sebab Kuala Lumpur ni dia menawarkan sesuatu benda a lifestyle. So bila kita lihat kepada lifestyle orang, kita boleh tahu orang ni sepatutnya macam mana. Dia sepatutnya adakah dia berada dalam lingkungan yang sepatutnya. Kadang-kadang they can be a very fake people. Orang macam sekarang ni trend-trend budak kata budak-budak terkini, dia kata geng-geng plastik ni lah yang berpura-pura menjadi hipokrit, nak tunjuk macam kaya, padahal mereka ni adalah orang-orang yang tergolong dalam golongan-golongan miskin bandar. So berbalik pada soalan tadi, dia very subjektif, Yogi. Saya tak nak tekankan faktor utama, tetapi of course kita ada elemen ataupun faktor-faktor yang boleh menyebabkan kemiskinan bandar, tetapi
dia bukannya faktor utama, dia adalah cuma orang kata secondary factor ataupun faktor yang kedua yang menjadikan mereka ni miskin bandar. So mungkin selepas ni kita boleh lagi olah tentang apa yang menjadikan sebab tentang ni, tapi kalau kita nak katakan masalah miskin bandar ni, dia terangkum dengan pelbagai isu yang boleh kita menjadi miskin bandar. Tetapi pucuk pangkal sebenarnya daripada segi manusia itu sendiri ataupun warga wilayah sekitar itu sendiri is more on the attitude and the lifestyle of the people who are actually living in Kuala Lumpur. Okay, itu saya punya respon lah. Okey Tuan, terima kasih. Ada lagi satu soalan sebelum kita tengok video. Apakah kesan terhadap kelestarian kehidupan warga terhadap kelestarian kehidupan warga kota? Apa pendapat Tuan? Okey, kalau kita hitung daripada segi kelestarian, sebenarnya di Kuala Lumpur ni apa yang tak ada? Segala-galanya ada. Daripada segi pengangkutan awamnya, daripada segi infranya, daripada segi kemodenannya, semua kita ada. Tetapi malangnya, kadang-kadang kelestarian yang kita cipta untuk kesenangan dan kemudahan warga wilayah persekutuan ni tidak diguna secara optimum. Kenapa saya berkata begitu? Contoh di Kuala Lumpur sekarang ni kita mempunyai satu masalah besar, iaitu trafik. Setiap pagi pukul 6.30, pukul 7 pagi, orang telah menderu-deru ataupun terus keluar daripada rumah pergi ke tempat kerja, betul? So kadang-kadang manusia ataupun warga wilayah ni dia lebih terarah kepada a stagnant living. Kalau dia dah naik kereta, itulah kereta yang dia akan bawa, itulah sebenarnya dia punya mode of transport. Dia tak nak berubah sebab dia dah ada dalam keadaan selesa and dia only in their own shell untuk tak nak berubah. Contohnya macam saya pernah menaiki komuter. Contohnya sepanjang saya bekerja daripada Kuala Lumpur saya pergi ke Bangi, saya tak pernah bawa kereta. Kerana apa? Kerana saya memikirkan kos sara hidup saya lebih mahal sekiranya saya membawa dan memandu kereta daripada Kuala Lumpur pergi ke Bangi, dengan charge minyaknya, dengan tolnya, dengan masanya yang terbuang. Tetapi bila kita lihat ada separuh manusia yang tidak bersedia untuk bertukar daripada satu kesenangan ataupun satu amalan hidup kepada satu cara baru. Di Kuala Lumpur ni kita ada first class facility, kita ada MRT, kita ada LRT. Tetapi penggunaan MRT, LRT ni tidak mengoptimumkan penggunaannya. So daripada segi itu, dia mengganggu kacau kita punya kelestarian. Contohnya kita ada target dan dasar, kita nak mengurangkan karbon sebanyak 40%, iaitu karbon dioksida, CO2, yang mana bila pelepasan CO2 ni lebih banyak ke dalam kita punya kawasan ataupun tempat tinggal kita di Kuala Lumpur ni, dia akan jadikan satu tempat tu tidak kondusif untuk kita tinggal ataupun untuk kita menghuni. So kerajaan dah ada dasar ni di Kuala Lumpur ni, dah ada. Sepatutnya semua orang bertukar daripada cara lama yang memandu kereta ke pejabat, kita menukar menaiki MRT, LRT ataupun rail transport, komuternya, LRT-nya, monorail. Tetapi tidak berlaku sebegitu. Kita cuma dapat kurangkan lebih kurang dalam 30 ataupun 40%. Tapi kita tak boleh eliminate seluruh penduduk ataupun warga wilayah untuk menukar konsep sebegini. Kita tengok di Belanda. Di Belanda saya puji dan saya rasa kagum apabila saya pergi di Belanda, di Amsterdam. Diorang ada satu sistem yang mana kereta tidak dibenarkan masuk di bandar. Okey? Kerana apa? Kerana mereka nakkan kalau boleh bandar itu menjadi satu bandar yang begitu kondusif untuk tinggal dan kelestariannya terjamin. Di Belanda, Amsterdam, dia adalah bandar yang banyak kanal ataupun terusan-terusan. So cara mereka mengolah kehidupan di sana, rakyat dia ikut. Mereka berbasikal ke tempat kerja, mereka mengurangkan penggunaan kenderaan. So ini yang menjadi sebenarnya kenapa bandar Amsterdam tu menjadi bandar yang begitu cantik, yang indah dan begitu selesa untuk dihuni. So rakyat mereka bersedia untuk pergi
ke satu perkara ataupun satu kehidupan yang lebih baik berbanding dengan kita di negara kita. Contohnya lah, kalau kita minta seorang di warga wilayah ni tukar ataupun guna konsep carpooling, kita kongsi kereta, satu kereta boleh naik 4 orang. Sampai sekarang tak berjaya kaedah ataupun kempen tu, sebab masing-masing nak memandu kereta. Kalau kita tengok di Kuala Lumpur, termaaf lah kalau siapa orang Kuala Lumpur ni, bila dia tengok dekat dalam kereta, bila dekat lebuh raya, seorang satu kereta. Kita jarang tengok seorang satu kereta ada 4-5 orang ataupun carpooling, sebab konsep tu konsep yang bagus, cuma kita tak bersedia untuk ke arah tu. Kalau berbalik semula kepada kelestarian tu, sebenarnya kita lah yang menentukan macam mana kelestarian tu. Conduciveness of the city tu kita yang corakkan. Kalau kita rasa kita mampu untuk kita menukar ke jalan atau arah yang lebih bagus, yang mana kita memikirkan tentang alam sekitar, kita memikirkan tentang pencemaran, kita memikirkan tentang keselesaan, saya rasa kita boleh mendapatkan satu kelestarian yang baik. Dan ini juga menjadi satu trademark kepada kita, yang mana kita boleh jual ke negara ataupun bangsa lain, yang mengatakan Kuala Lumpur ini adalah the best city. Kita dah cipta that actually city ni is a city of city in the forest. Maksudnya Kuala Lumpur ni adalah bandar di dalam hutan, tetapi kita tak membawa naratif itu, yang mana Kuala Lumpur ni di dalam hutan. Apabila kita tengok, sebenarnya dia tidak sebegitu dengan tagline yang kita buat, iaitu city in the forest. Okey? Okey, terima kasih Tuan Haji. Saya rasa saya berminat untuk tanya soalan. Kalau kita lihat kepada slide yang kita paparkan ni Tuan Haji, selalunya kalau kita kepada yang kita tajuk kita yang peningkatan kadar jenayah di kalangan masyarakat, selalu kalau kita kaitkan masalah-masalah jenayah ni berpunca daripada masyarakat yang berkedudukan B40 ke bawah lah. Contohnya kes jenayah yang berlaku di setiap PPR yang ada di wilayah Kesuan. Maknanya pandangan masyarakat ni, kalau kita lihat, kalau ada jenayahnya, kita akan fokus kepada golongan-golongan macam ni yang menimbulkan masalah, kerana kita dapat lihat masalah kemiskinan ni adalah salah satu titik tolak kepada diorang melakukan jenayah. Adakah benda ni related ataupun ada hubung kait antara miskin bandar dengan jenayah? Boleh Tuan Haji tolong jelaskan sikit? Okey, saya bersetuju apa yang Saudara Rahmat kata tadi. Jenayah dengan kemiskinan ni adalah satu interrelated issue. Okey, yang mana sebenarnya ada satu connotation, yang mana kemiskinan ni bukan kita warisi. Okey, maksudnya tak perlulah kita nak mewariskan miskin kita kepada orang lain. Pasal tu kita dalam pembentukan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih madani ataupun masyarakat yang lebih bertamadun, kita perlukan ada education. Dan apabila Saudara Rahmat tadi ada cakap tentang rumah PPR dengan PA, itu kita kena cari kaedah solusinya, kerana kita kena faham profil rumah PPR dengan PA ni. Mungkin Saudara Rahmat tahu dia duduk di Kuala Lumpur. I think saya nampak Saudara Gunalan berada sini, dia duduk di PPR Intan Baiduri. Isunya kita kena tahu siapa yang datang daripada PPR Intan Baiduri ni. Mereka ni adalah penduduk-penduduk yang sebelum ini duduk di setinggan. Mereka ni mempunyai education background yang rendah. Mereka ni mempunyai masalah keluarga ataupun masalah sosial yang begitu berat. They have very ill problem. Pasal tu kita tak boleh nak eradicate ataupun nak eliminate isu ni apabila melibatkan tentang attitude. Sebagai contoh, concern ataupun the courtesy wise of the people in the PPR dengan PA, dia memang berhubung kait. Ini juga salah satu sebenarnya adalah kesilapan sistem kita apabila kita mencampurkan ke semua orang yang bukan dalam keadaan yang mempunyai education yang bagus di dalam satu tempat. Kita bandingkan PPR, PA. Kita bukan downgrade atau kita menghina kaum-kaum ataupun penduduk di rumah PPR, PA ni. Tetapi that the reality. Kita bandingkan orang yang duduk di kondominium mewah ataupun di rumah-rumah apartment yang lebih tersusun, lebih bagus daripada segi dia punya education background. Okay? Vandalisme saja kita boleh tengok macam mana perangai ataupun macam mana sifat penduduk tu sendiri.
Di contoh kalau kita tengok di PPR, macam di PPR Intan Baiduri, saudara guna pun tahu, lift. Kenapa ada lift yang 2 hari kita pasang dah rosak? Macam mana isu-isu macam ni kita nak selesaikan? Tapi kalau kita bandingkan dengan penduduk yang duduk di kondominium, kita tengok kenapa dia well taken care, tak ada vandalisme. Inilah sebenarnya satu isu yang kita hadapi apabila education ni kita tak dapat nak jenamakan atau nak jelmakan dengan lebih baik kepada penduduk-penduduk yang mempunyai masalah isu sosial ni, dan ditambah pula dengan kemiskinan. Apabila dia miskin, education tak ada, itulah kadar jenayah itu akan meningkat di kalangan masyarakat. Kalau kita tengok statistik di pejabat ataupun di balai-balai polis, kita tengok banyak sangat kes pecah rumahnya, kes penyalahgunaan dadahnya, bila kes tentang isu-isu tentang kecuriannya, semuanya banyak berlaku di situ. Disebabkan kenapa? Kerana pertama disebabkan education. Kalau orang ni mempunyai education, automatically dia mempunyai satu ketamadunan pemikiran yang begitu baik. Dan kedua, dia miskin. Bila miskin, dia akan ada satu self esteem yang tidak baik pada diri dia, yang dia terpaksa mencuri dan melakukan benda-benda salah untuk menyara hidup. Kerana itu desakkan hidup, fitrah dalam kita punya kehidupan. Kalau kita tak makan, kita tak ada duit, kita akan buat sesuatu benda yang merosakkan masyarakat, yang merosakkan diri sendiri dan merosakkan keluarga. So a bottom line, miskin dan juga jenayah ni hanya dipisahkan dengan hairline, okey, maksudnya dipisahkan dengan sehelai rambut saja. Maksudnya dia begitu rapat, yang mana kalau dia miskin memang akan berlaku kes jenayah yang tinggi. Dan sekiranya dia ada dalam golongan orang yang berpendapatan bagus, berada dalam keadaan yang mewah, saya rasa tempat-tempat itu akan ada lebih bagus, dan kadar jenayahnya akan lebih rendah berbanding dengan rumah-rumah PPR dengan PA. Sebab isunya miskin dan education. Alright, itu saja. Terima kasih Tuan Haji. Alright, ada apa-apa lagi? Sebelum kita mengalih kepada soalan seterusnya, mari kita menyaksikan tayangan video temu bual bersama Yang Berhormat Dato' Haji Jalaluddin Haji Alias selaku Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berlangsung pada 16 Jun 2021 di Pejabat Timbalan Menteri Bangunan DPKM. Kita ada My Mending, My Food yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk membantu bagi mengatasi masalah kemiskinan bandar ni. Dan di samping itu kita juga ada My Future Job yang telah kita perkenalkan untuk aktiviti bagi masyarakat B40 di semua PPR yang ada dalam kementerian wilayah. Oh, ini baru all these things is in our ongoing program yang ada di kementerian to make sure that masalah kemiskinan bandar ini dapat kita atasi daripada satu peringkat kepada satu peringkat yang lain. Pasal apa? I think pelajar mesti pun faham bahawa kemiskinan ini adalah merupakan satu masalah yang berpanjangan. Definitely kita tidak boleh menyelesaikan masalah kemiskinan over the night. Definitely. Pasal apa? Kerana itu kerajaan kita buat peningkatan kepada garis panduan kemiskinan PJK. Panduan garis kemiskinan ni, kalau dulu kita ada 1.7, sekarang ni kita dah naik kepada 2.8. Pasal apa kita naikkan 2.8? Pasal kalau kita stick to the 1.7, maka jumlah kemiskinan mungkin nampak sikit, tetapi hakikat sebenar ramai yang miskin. So that's why kita naikkan pergi ke 2.8. So jumlah kemiskinan lebih ramai, dan peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan kepada kumpulan ini lebih banyak, lebih luas. Itu yang penting yang kita buatkan. Tapi under kementerian itself, kita dah ada few program untuk mengurangkan kos sara hidup penduduk bandar. Dalam masa yang sama adalah untuk mengatasi
masalah kemiskinan bandar, because the urban poverty ni adalah masalah untuk semua bandar-bandar maju. Semua bandar maju is urban poverty is our main problem. And how are we going to handle and tackle this issue? Dengan syarat program kita dan bantuan yang kita kemukakan, dan termasuk bila kita buat program wilayah bebas niaga, itu semua bermatlamatkan untuk memastikan urban poverty ini dapat kita rendahkan dalam soal peratusan dan percentage. That's the only things yang kita buat di peringkat kementerian sekarang. Dan semua kementerian mainkan peranan pun. In fact, our dasar yang dibuat oleh Yang Maklumat Perdana Menteri juga adalah menjurus kepada mengatasi masalah urban poverty ni. So itu dia punya asas dia lah, asas dia basically dia itu asas dia. My Grocer ni dia sebenarnya adalah satu program yang kita buat, program-program yang dulu kita dah buat dah sejak I think before 2018 kita dah ada beberapa pendekatan program jualan murah kepada masyarakat luar bandar. Itu adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan juga bukan mengatasi secara total, tapi antara intipati pendekatan yang kita buat untuk membantu masyarakat miskin di luar bandar. But yang ini program My Grocer ni adalah program yang khusus daripada Kementerian Wilayah untuk mengurangkan sedikit beban dan kos sara hidup bagi mereka yang kurang mampu, especially the B40, B40 kan. Kerana itu kita ada buat beberapa jualan murah yang kita kurangkan 5 ke 20% kos di semua kawasan PPR. Kita akan buat mengikut keadaan untuk dan kawasan tumpuan kita ada kawasan projek perumahan PPR, kerana di situlah ramai urban poverty ataupun kumpulan miskin bandar selalunya berada di kawasan PPR lah. So our target My Grocer ni yang akan kita teruskan program ini, dan truck My Grocer dan Kementerian Wilayah ni akan pergi kepada lokasi-lokasi PPR di seluruh wilayah Kuala Lumpur untuk buat jualan murah. So jualan murah ni maknanya 15 to 20% discount from the market price, daripada harga pasaran, dan inilah yang boleh membantu untuk meringankan bebanan kemiskinan ini. Of course kita tak boleh buat hari-hari. Kita boleh buat Maseman, kita boleh buat Tuas Serik ataupun Tuas Seman, macam tu lah. Kita ada sekitar 1,900 pada setiap tahun permohonan untuk menduduki rumah PPR di seluruh kawasan wilayah Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan jumlah yang paling ketara sekali peningkatannya pada tahun pada 2019 dan 2020, which is that particular year adalah waktu kita hit by the pandemic COVID-19. Bila kita ada hit ataupun tekanan daripada pandemik COVID-19 ni, maka ramai yang hilang pekerjaan, yang hilang punca pendapatan, dan juga yang tidak boleh berniaga. Jadi mereka tak boleh survive dalam soal untuk mendapatkan menyewa rumah mereka di kawasan Kuala Lumpur lah. So that's why peningkatan permohonan pada bertahun berkenaan pun sudah ada sekitar 6,500 application permohonan. So semua permohonan ni kita proses. Tapi kita rumah di BKL, kita ada sekitar rumah PPR, kita tak cukup, dan semua tu sudah diisi. Tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak ada projek pembangunan rumah PPR yang baru buat masa ni. Kita ada ongoing proses, ongoing development for PPR, tapi belum lagi boleh untuk diduduki. So kita ambil rumah yang sudah ada sekarang. So every year kita boleh kosongkan 350 unit. You know why? Because of ada yang sudah tidak layak lagi dalam soal pendapatan, ada yang menyewa kepada pihak ketiga, ada yang tidak tinggal. Semuanya sudah melanggar syarat, dan we're going to enforce untuk mengeluarkan kepada penyewa yang tidak layak. Dan rumah unit ini kita akan repair semula dan kita serah kepada permohonan-permohonan yang in queue, yang di dalam senarai menunggu. So now is about kita ada sekitar 1,000-1,200 yang masih dalam senarai menunggu.
yang akan kita isi. Itu untuk rumah PPR. So this is also is ongoing proses. Ini adalah proses yang berterusan bagi membantu golongan yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan rumah di PPR dengan sewa yang sangat minimal lah. Sangat minimal. So that's an ongoing proses. Memang kita terus jalankan. That's why dia kata kalau di wilayah ni kita ada banyak perkara yang kita kena tengok. Pertama, dalam soal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di kawasan wilayah Kuala Lumpur, yang this is ongoing proses yang berterusan, nak repair jalan, repair longkang dan kawasan banjir, all the this and this. Dan dalam masa yang sama kita nak tengok the urban poverty, kemiskinan bandar yang dari masa ke masa memerlukan bantuan, suntikan bantuan dan sebagainya, especially during the COVID. Kita nak hantar batu makanan dan this and this lah, supply. So the third point is how are you going to develop supaya mereka boleh bangkit dan bangun semula daripada meneruskan kehidupan mereka dalam golongan yang kemiskinan bandar ni. Kan itu kita guna program wilayah bebas niaga supaya mereka boleh meniaga dan menjana pendapatan sendiri bagi menampung keperluan keluarga mereka. Semalam saya rasmikan program Directory Usahawan Melayu Ceras. Directory Usahawan Melayu Ceras ni dia kumpulkan ke semua usahawan-usahawan di kawasan Parlimen Ceras, usahawan Bumi Putra yang baru nak mula berniaga dan yang sudah berniaga di bawah satu directory yang akan diedarkan ataupun dimasukkan ke dalam website. So mereka boleh dapat free marketing oleh beberapa entiti kerajaan yang boleh membantu mereka memasarkan barangan mereka lah. Kerana antara masalah kepada usahawan ini ialah mereka tidak boleh memasarkan barangan mereka secara meluas. Lack of knowledge dalam soal digital economy, lack of knowledge dalam soal teknologi. So ini yang kita bantu sekarang. Kita bagi diorang skill, pemahaman kepada teknologi, digital teknologi, kepada digital economy. So bila dia boleh menguasai kesemua itu, I think it's a very helpful for them to orang kata go further di dalam proses perniagaan, memasarkan barangan. Proceed you guys, proceed. Okey. Tuan Haji, soalan terakhir pada pendapat Tuan Haji. Hello. Ya, saya dengar. Okey. Tuan nak tanya soalan terakhir, pada pendapat Tuan dengan adanya pelbagai inisiatif kerajaan PPR, MyGrocer, MyMedic dan sebagainya mampu membantu mengurangkan peratusan golongan miskin bandar ini atau tidak Tuan? Ya, secara harfiahnya nampaknya begitulah, boleh. Tetapi kadang-kadang kita ni ada struggle dalam kita nak melaksanakan dasar-dasar ni. Mungkin tadi menteri ataupun timbalan menteri ada maklumkan benda ni, tetapi dasar tu cantik tetapi pelaksanaan tu kadang-kadang ada longgarnya. So inilah sebenarnya saya masih lagi beranggapan dan skeptikal isu-isu tentang masalah-masalah tentang kemiskinan bandar ni. Dengan melakukan program sebegini, dia akan keluarkan orang tu daripada taraf kemiskinan. Saya tak rasa itu sebenarnya satu jalan yang begitu tuntas. Yang saya rasa sepatutnya isunya is a consistency, ataupun macam mana kita nak memastikan segala dasar yang kita laksanakan itu mesti relevan sepanjang waktu dan sepanjang masa dengan peredaran masa. Kita tengok 2 tahun yang lepas isu yang tentang kita apabila kita buat zon bebas niaga, kat situ ada meningkatkan sumber ekonomi. Bebas niaga COVID-19 itu dasar kerajaan 2 tahun yang dulu, di mana
ramai penjaja-penjaja yang berniaga di tepi jalan. Saya rasa siapa yang duduk di dalam wilayah sekitar ni boleh tengok, tahu macam mana ramainya orang berniaga-berniaga di tepi-tepi jalan. Tetapi selepas 30 hari bulan 6 2022 ni, semua peniaga-peniaga ni tak dibenarkan berniaga. Ini dasarnya, tapi kenapa tiada satu kaedah untuk kita nak memikirkan selepas COVID ataupun pandemik ini berakhir, langkah-langkah seterusnya untuk memastikan cara dan kaedah mereka mencari rezeki di tepi jalan ni tidak terputus. Bayangkanlah kalau ada 5,000 ataupun 6,000 peniaga tepi jalan di dalam Kuala Lumpur, tiba-tiba you sekat, kita akan ada 6,000 penjaja yang ada isi rumahnya, kalau kita kali 5 ataupun 6 orang dalam satu isi rumah, dan akan create 30 ataupun 60,000 orang yang terjejas daripada segi kehidupan mereka. Ini baru satu je elemen. Maksud saya, apabila kita nak membuat dasar, kita kena ada satu dasar jangka panjang dan dasar yang merangkumi untuk masa depan. Maksud saya, contoh macam tadi saya cakap 2 tahun lepas tu berniaga tepi jalan, kenapa tak ada kaedah dalam tempoh 2 tahun tu memikirkan untuk kita wujudkan satu tempat peniaga, penjaja di dalam kawasan yang lebih khusus? Kenapa kita nak tunggu sampai 30 Jun baru kita nak fikir? Kenapa dalam tempoh 6 bulan ataupun setahun sebelum ni kita tak terfikir? Panelkan pusat penjaja yang lebih teratur, adakanlah ataupun naikkan taraf pusat-pusat penjaja yang sedia ada untuk bagi peniaga-peniaga yang tepi-tepi jalan ni berniaga dalam keadaan yang lebih selesa, lebih sempurna, disiplinkan mereka dalam segi etika perniagaan. Kenapa tak ada? Kita cakap betul lah, memang cantik lah kalau kata my future job, usahawan muda, tapi realitinya saya nak bagi tahu tak terjadi benda ni. Disebabkan apa? Sebab bila kita tukar menteri, bila kita tukar kerajaan, so menteri baru, kerajaan baru nak bawa signature program mereka yang sendiri. So program yang bagus-bagus sebelum ni akan jadi program gajah putih. Terbiar saja. Saya bukan kata benda ni saya tak setuju, tetapi kadang-kadang kita ni kena be very very practical dalam kita melaksanakan sesuatu benda. Okay, I don't want to jump the gun lah, sebab kadang-kadang orang kata kita nak mengkritik sesuatu dasar tu, itu bukan soalnya, tetapi kita lebih memberi cadangan ataupun memberi pandangan ataupun input. Contohnya macam dasar ekonomi baru, kita ada dasar yang begitu cantik yang usahakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita ketika itu, Tun Razak. Apa dasarnya? Meletakkan 30% klik ekonomi kepada orang-orang Melayu dengan orang bukan Melayu, ataupun bangsa Melayu dan bukan bangsa Melayu. Dasar tu dasar yang bagus, cantik. Tetapi apabila peredaran masa, dasar tu dah dimamar usia, so dia punya orang kata adaptation tu kena berubah lah. Dulu 70-an kita cuma ada 10 ataupun 12 juta penduduk. 80-an kita ada 16 ke 17 juta penduduk. Sekarang ni kita dah ada 2 kali ganda, 35 juta penduduk negara kita. So maksudnya kita mesti uptrend kan kita punya dasar. So bagus kita ada program yang kita rasa boleh mengurangkan kita punya kadar kemiskinan, tetapi kebagusan itu mestilah seiring dengan cara dan pelaksanaannya untuk memastikan objektif dasar itu tercapai dan terlaksana. So saya punya komen ataupun saya punya pandangan lebih begitu. Maksudnya apa pun program yang kita nak buat, kita kena konsisten, dan yang keduanya kita kena pastikan objektif dan matlamat yang kita nakkan itu mesti tercapai, dan semua pihak yang berada dalam kelompok untuk menjayakan ni mesti bersama untuk menjayakan sesuatu program itu. Itu saya punya pandangan. Okey, Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Saya rasa saya berminat untuk bukan ulas dan minta mungkin penjelasan daripada Tuan Haji.
kalau kita tengok Tuan Haji program-program yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri ataupun dasar-dasar kerajaan, kalau kita tengok program macam MyGrocer, MyMedic, MyFood ni, everything ni, kita tengok dia macam satu program yang melibatkan macam kita boleh buat macam festival lah. Sebab saya pernah lihat komen daripada Tuan Haji yang program-program ni dia macam ada isu, ada masalah, kita wujudkan satu program untuk mengututkan isu-isu tersebut. Adakah benda ni adalah satu orang kata adalah politik, ataupun memang dasar yang perlu dilaksanakan, ataupun execution daripada setiap jabatan tu tidak dilakukan dengan baik? Rasanya Tuan Haji boleh ulas sikit. Minta maaf kalau ataupun soalan saya ni agak susah, ataupun orang kata macam kita mempertikaikanlah segala dasar yang diutamakan oleh menteri ataupun timbalan menteri ataupun kerajaan. Rasa Tuan Haji boleh ulas sikit kot. Okey, saya okeylah. Berbalik pada tadi yang Saudara Rahmat cakap pasal festival, betul. Kita ni dekat Malaysia ni sebenarnya kita banyak lebih kepada festival. Kalau kita perasan, bila kita nak laksanakan program, kita kena ada buat perasmian besar-besar, gah. Itu bila kita nak buat, kita akan ada menteri, akan ada timbalan menteri, ada orang-orang kenamaan, tekan button lah, pegang crystal ball lah untuk buat perasmian. Ada festival. Tapi bila beransur 6 bulan, setahun, 2 tahun, benda tu dying, mati. So it's more like a festival. Berbanding kalau kita tengok tentang apa yang berlaku sekarang ni, dia panggil a NIJA. NIJA ni a cause and action. Bila ada masalah baru kita act. Kita ada masalah, kita ada act. Kita tak pernah ada satu sifat a preempt action. Maksudnya bila dalam tempoh 6 bulan, setahun, kita dah tahu dah apa yang sebenarnya nak berlaku. Lepas tu baru kita akan letakkan diri kita, sebenarnya kita kena siap sedia. Contoh macam kes ayam kes ayam yang kita hadapi sekarang di bekalan ayam. Takkan kita tak boleh nak preempt ada isu tentang bekalan ayam akan kurang, isu tentang stok ayam ataupun harga ayam akan naik. Sepatutnya kerajaan dah boleh pantau benda-benda macam ni. So ini yang saya kata, kalau kita tak berada dalam satu suasana yang kita memahami isu, susah kita nak buat kerja. So saya bukan berada di sini untuk condemn, tetapi saya lebih suka kepada semua saudara-saudari, tuan-tuan yang sini memikir kenapa benda ni berlaku. Contohlah semalam saya di Temuduga, kalau dulu zaman kita ada masalah dengan getah, apa yang kita laksanakan? Iaitu kita laksanakan dan kita wujudkan lembaga getah Malaysia, betul? So bila kita ada masalah koko, kita buat lembaga koko negara ataupun lembaga koko Malaysia. Kemudian kita ada masalah kelapa sawit, kita juga ada lembaga pembangunan kelapa sawit, MPOB, Malaysia Palm Oil Board. Okay? Lepas tu kita ada lembaga ikan, masalah ikan yang kita hadapi, kita buat lembaga kemajuan ikan Malaysia. So kenapa sekarang ni kalau kita ada masalah ayam dan kita ada masalah security makanan, kita tak buat lembaga-lembaga ni? Kenapa? Ini yang satu, saya rasa ada satu soalan dan kepelikan saya, kenapa kerajaan tak bergerak ke arah tu. Kalau nak bandingkan lembaga-lembaga ni, saya rasa sepanjang yang saya tahu, lembaga ni semua lembaga yang berjaya. Contoh kita tengok lembaga tabung haji. Lembaga, dulu kita nak menguruskan tabung haji ni, kita akan letak dalam lembaga tabung haji untuk menguruskan segala isu tentang orang nak pergi naik haji, nak mengerjakan umrah. Walaupun kerja tu setahun sekali tetapi berjaya. Kemudian kita ada lembaga hasil dalam negeri. Sama juga. Tengok macam mana mereka bergerak bila dalam lembaga. Dulu kita ada lembaga elektrik negara, lepas tu kita pindah jadi TNB, dan TNB sekarang jadi GLC yang baik. So sama juga isu-isu yang macam ni. So kalau kerajaan ni dia ada sifat untuk tidak melindungi sesetengah pihak dan tidak memikirkan tentang sekelompok ataupun sebilangan saja yang menguntungkan mereka. So saya rasa boleh je kalau kita nak buat. Dia dasar ni sebenarnya Cik Rahmat hanyalah sebagai satu guideline untuk kita nak berancana. Tak semestinya ada dasar yang bagus dia akan datang ataupun dia punya pengakhiran dia end produknya akan bagus. Ada juga dasar yang tak bagus tapi bila datang end produk dia jadi bagus. So bagi saya janganlah ada bersifat festival.
untuk setiap dasar yang kita buatkan. Itu pasal kita kalau dalam keadaan kita nak merencanakan kita punya ni, kita tengok dulu ada RMK 1, Rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga. Itu dasar 5 tahun. Kita tengok dulu zaman tu Dr. Mahathir ada Wawasan 2020, kemudian zaman Datuk Seri Najib Transformasi Nasional ataupun TN50 untuk lagi 50 tahun. Ini semua dasar yang kita pegang, yang kita perlu pegang supaya negara kita ni mempunyai hala tuju yang betul daripada segi ekonominya, daripada segi sosialnya, daripada segi pendidikannya. Ini semua sebenarnya terletak dalam satu dasar untuk memberikan kita satu kejayaan yang lebih bagus. So saya lebih terbuka dengan segi dasar ni. Macam mana tadi Cik Rahmat kata, ya betul, ada sedikit sentimen daripada segi political mileage juga. Sekiranya berlaku sesuatu perkara dekat Malaysia ni, memang macam tu, kita suka ada bila insiden ke atau berlaku sesuatu perkara dan kita nak champion jadi hero. Tak kira lah mana parti politik pun, kita akan tengok kita lah sebenarnya champion. Contohnya macam sekarang ni, bila isu tentang kita tarik subsidi. Sebenarnya isu subsidi ni, kalau kita kaji dan kita telaah, sebenarnya bagus daripada segi apa yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan menarik subsidi ni untuk memberi ruang yang lebih besar daripada segi sektor ekonomi kita, untuk memberikan lebih persaingan yang sihat di antara peniaga-peniaga, pembekal-pembekal untuk mereka bersaing untuk menjadi juara dalam perniagaan. Tetapi bila kita letakkan subsidi-subsidi ni, so kerajaan pula yang terpaksa menanggung, yang mana subsidi ni sepatutnya digunakan untuk kebajikan pembangunan negara, tetapi dah disalahgunakan oleh setengah pihak atas alasan untuk mengawal harga barang. Tapi sekarang kita memang tahu harga barang sekarang kita tak dapat dikawal. So bagi saya, apa yang kita buat, kalau kita nak membantu masyarakat, kita kena ada satu kaedah yang lebih tuntas. Baguslah kalau kita nakkan kaedah subsidi bersasar. Maksudnya orang yang begitu miskin, di bawah garis kemiskinan, paras kemiskinan tu kita bantu, dan orang yang kaya, raya, mewah tak perlu lagi kita bantu, sebab mereka sendiri sudah boleh kendiri dalam kehidupan mereka dan tak perlukan lagi bantuan daripada kerajaan. Yang kita nak cari the niche market kita ni, iaitu orang yang betul dalam golongan fakir, orang golongan miskin, untuk mendapat kemudahan keuntungan daripada segi dasar yang kita laksanakan. Dalam konteksnya social fairness ni, maksudnya rangkaian social net kita di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin tidak begitu jauh gapnya. Sekurang-kurangnya kalau kita tengok gapnya tidak terlampau jauh, dan di situ akan ada satu keharmonian daripada segi asimilasi antara satu kaum dengan satu kaum, dan juga asimilasi di antara satu puak dengan satu puak. Ini penting sebab kita boleh lihat sekarang ni apa yang kita tengok dalam negara kita, coraknya orang yang menguruskan tentang perniagaan ni adalah daripada bangsa Cina. Orang yang berada dalam keadaan yang agak susah adalah bangsa Melayu dan bangsa India. So ini juga menjadi satu titik tolak sekiranya berlaku spark daripada segi racial tension, daripada segi isu-isu perkauman, ada isu-isu ni. Ini semua juga akan memainkan peranan kita yang bermula daripada kemiskinan. So kemiskinan ni dia akan jadi orang kata apa, menjadi faktor berlakunya tentang social illness, racial tension. Ini semua akan menjadi satu, orang kata apa, domino effect sekiranya kita tak dapat nak kawal ataupun kita tak dapat untuk memastikan apa yang berada dalam kita punya dasar tu tidak terlaksana dengan yang baik. Okey, itu saya komen saya. Terima kasih Tuan Haji. Ini proceed. Secara rumusnya, jika ada usaha yang konsisten daripada semua pihak, kita dapat mengatasi masalah kemiskinan Bandaraya Kuala Lumpur dengan lebih baik. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang sudi hadir ke program kami pada malam ini. Harap anda semua memperoleh sesuatu manfaat daripada program ini. Terima kasih diucapkan kepada penceramah jemputan kita, Tuan Haji Ghulam Mustafa bin Haji Mustaqim atas perkongsian tadi. Mohon maaf dari saya andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan program sebentar tadi. Sekian, terima kasih.